Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Amma ba'd. Makasih kepada Al-Fadhil Tuan Imam yang berusaha pengurusi Masjid Hashim Yahya, ahli-ahli jawatan kuasa, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin-muslimat, hadirin hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya kita manjatkan rasa kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya, dengan limpah kurnianya dapat kita bertemu pada malam ini. Jadi insya-Allah sama-sama kita doakan moga-moga pertemuan kita ni dilimpahi dengan rahmat dan juga barakah daripada Allah. Kerana apa? Kerana kita berada dalam rumah Allah dan kita insya-Allah kita akan berbincang berkaitan dengan ilmu yang berkaitan dengan agama, dan mudah-mudahan kita tergolong di dalam kumpulan yang berada di dalam raudhah min riyadil jannah, jadi pada taman-taman syurga. Dan kalau tuan-tuan dan perempuan, muslim-muslimat sekalian yang belum lagi berniat i'tikaf, sila niat dulu i'tikaf. Kerana yang tu pun istimewa, kita berada dalam rumah Allah ni, duduk pun dapat pahala, kan? Duduk pun dapat pahala, apatah lagi kita sedang membincang perkara-perkara berkaitan dengan hal ihwal, ilmu berkaitan dengan agama kita. Jadi sama-sama lah niatkan dulu i'tikaf, dan insya-Allah moga-moga sepanjang kita berada di dalam rumah Allah ini, malaikat akan mendoakan kepada kita, mohon keampunan kepada kita, dan diberi kebaikan yang banyak kepada kita insya-Allah. Jadi tuan-tuan, saya ni bukanlah layak duduk di depan ni untuk nak bincang sikit berkaitan dengan tuan-tuan di dalam pelaksanaan salah satu ibadat yang penting di dalam kehidupan kita, iaitulah ibadat zakat, yang merupakan salah satu rukun yang ada di dalam rukun apa tuan-tuan? Rukun Islam. Rukun Islam, kan? Satgi jawab rukun iman pula, jenuh kita nak habaq betul pula, kan? Jadi salah satu rukun Islam iaitulah ibadat zakat, berdasarkan apa yang disebut oleh Nabi SAW. Kalau saya tak betul, tolong berbetul. Di mana Nabi SAW menyebut bunyal Islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, iqamis salah wa ita'iz zakah wa sawma ramadan wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tertegaknya Islam itu atas 5 perkara, kata Nabi. Yang pertama sekali mengucap 2 kalimah syahadah, iaitulah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang tu kalau Tuan Imam umum tadi, ada seorang saudara kita baru masuk, makna baru convert ke dalam agama kita, mesti dia kena sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kerana apa? Kerana yang itulah pengakuan kita, iqrar bil lisan wa tasdiq bil qalb. Maknanya kita mengaku dengan lidah yang mana Allah itu Tuhan, tiada Tuhan selain Dia, dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah, dan kita benarkan di dalam hati, dan insya-Allah kita terjemahkan dengan perbuatan kita. Jadi kalau dia belum mengucap syahadatain, maknanya tak boleh lagi kita nak confirm dia convert kepada agama kita, yakni Islam. Tapi alhamdulillah, makna Allah bagi hidayah dekat dia, dan dia merupakan insan ataupun hamba yang dipilih oleh Allah untuk berada di dalam agama kita dan menjadi saudara kepada kita. Jadi apa perlu yang kita bantu dia, insya-Allah kita boleh tolong bantu dia. Kalau di zakat pun insya-Allah
nanti bila Tuan Imam dengan jawatankuasa masjid uruskan pendaftaran dia apa semua, nanti kita akan ada juga daftarkan nama dengan dekat rumah saudara kita di Permatang Tok Gelam, di Kepala Batas, Permatang Tok Gelam termasuk Batuas lah. Di Batuas tu nanti insya-Allah dia akan ada jugalah sikit inisiatif untuk dia dari segi kita bagi semangat dekat dia untuk dia nak beramal dengan agama kita. Kan, kalau dia mudah untuk nak mendapatkan ilmu di sini, okey, kita boleh recommendkan di mana-mana dia boleh belajar. Ataupun kalau dia nak belajar di sana pun ada di rumah saudara kita tu, dia boleh duduk dan tinggal di sana secara percuma. Dia boleh belajar di sana. Yang tu sebenarnya tuan-tuan, di antara sumbangan zakat yang tuan-tuan salurkan kepada zakat Pulau Pinang. Alhamdulillah, di antaranya kita boleh bantu kepada saudara-saudara kita yang baru memeluk Islam ni, dia duduk di sana belajar ilmu agama, dan boleh ada yang berkahwin pun di sana. Duduk di sana terus pun ada lah ni. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, kalau mengucap 2 kalimah syahadah kita dah settle, kan? Sebab mengucap 2 kalimah syahadah ni bukan setakat sebut di mulut saja, tapi kenalah membenarkan dalam hati. Kena yakin sungguh yang Allah Subhanahu Wa Taala tu Tuhan kita, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah pesuruh Allah, Nabi kita. Okey, settle. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut iqamis salah, dirikan sembahyang. Yang ni macam mana pun kita, susah ke senang ke, tang sembahyang tak boleh kita nak excuse. Ya Allah, hari ni letih lah ya Allah, kan, tak berhenti-berhenti lagi daripada pagi tadi ni duk buat kerja. Tak payah sembahyang lah kot. Tak ada excuse. Selagi mana akal kita ni boleh fikir, selagi mana kita ni kuat, ataupun selagi mana kita ni boleh ingat waktu sembahyang dah masuk, selagi itulah kita kena sembahyang. Maknanya tak larat berdiri boleh duduk, tak larat duduk boleh baring, tak larat baring boleh guna mata, tak larat guna mata, tak larat angkat mata boleh guna hati untuk sembahyang. Maknanya apa? Maknanya penting sungguh sembahyang ni dengan kita. Jadi kalau 5 waktu tu kita excuse, tak payah ceritalah bab zakat malam ni. Kan? Kalau bab sembahyang tu kita tak kisah, bab sembahyang pun kita tak peduli, kita tak ambil berat bab sembahyang, kita nak pulun ambil berat bab zakat ni, tak payahlah tuan-tuan. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut banyak kali 2 benda ni, maknanya aqimus salah wa atuz zakah, dia kembar ni, tak boleh nak pisah. Maknanya kalau kita jaga sembahyang, zakat kita tak peduli, tak jadi. Kita buat zakat, sembahyang kita tak peduli, pun tak jadi. Makna dua-dua benda ni kita kena tengok betul-betul, kita kena cuba buat yang terbaik. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala terima ibadat kita. Tak boleh juga kita confirm ni sembahyang maghrib tadi tuan-tuan, kita sembahyang kan, kita tak boleh confirm Allah mestilah terima sembahyang kita tadi ni. Aku main sembahyang di masjid tau, aku main sembahyang jemaah tau. Dengan suara lunak tuan imam kita tu, kita duk kata Allah mesti terima punya, pasal kita dah buat dah. Jangan. Sebab itu akidah kita ahli sunnah wal jamaah, kita tak boleh confirm bila kita buat baik Allah mesti terima. Tak. Kita buat baik memang kita kena buat, sebab kita ni hamba Allah. Tambah pula pelaksanaan benda yang wajib ni. Jadi bila kita buat tuan-tuan muslimin-muslimat sekalian, kita harap Allah Subhanahu Wa Taala terima ibadat kita tu. Harap. Sebab tu bila habis sembahyang tu, sekurang-kurangnya ucaplah sikit astaghfirullahalazim, kan? Sebab apa? Kita bimbang dalam sembahyang kita tadi tu ada benda yang kalau bahasa mudah fahamnya kita kata sembahyang tadi gitu ada yang terkoyak, kan? Ada yang berlubang. Jadi bila kita habis tu, kita istighfar, mohon ampun balik, mudah-mudahan Allah tampai balik lubang-lubang tadi tu. Ni sudah sembahyang, bagi salam, kadang tu imam tak ada nak beralih salam belah kiri, dia sampai pintu dah. Sampai terau tu. Jadi sekurang-kurangnya istighfar.
Kalaulah boleh tambah sikit lagi, zikirlah sikit kan, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tu janganlah tinggal. Sebab yang tu juga sedekah. Walaupun kita tak ada harta lain untuk nak buat keluar zakat, tetapi subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar tu di antara sedekah kita yang cukup hebat sebenarnya. Kalau dah kita pasien tak ada harta ni, tu yang kalau kita habis sembahyang terus bangkit, malaikat duduk dekat pintu tu, sebenarnya malaikat kata apa? Woi, dia jerkah kat kita. Hang ingat hang kaya ke? Malaikat kata kat kita. Tapi kita tak dengar, tuan-tuan. Kalau kita dengar, taubat tak bangkit kan. Dia duduk dulu. Sebab apa? Sebab kita ni bukannya confirm Allah Subhanahu Wa Taala terima 100% sembahyang kita tu. Sebab tu duduk saat zikir, saat doa, minta ya Allah ampun dosa kita, ya Allah bukakanlah pintu taubat kita, ya Allah terimalah amalan kita. Tu. Yang tu mukadimah, tuan-tuan. Tak masuk lagi zakat tu. Tak pergi di pemah ni orang suruh mai cerita zakat, duk beletiak kot lain pula. Dah. Dia ada apa? Ada sangkut pok ni. Sebab apa? Sebab kita tak boleh tinggal. Bab semayang ni kita tak boleh ambil mudah. Kalau kita tak kisah, kita pula nak ni macam saya kata tadi dia tak ada apa juga. Sebab tu jaga dari segi semayang kita dan sebagainya ni. Dan insya-Allah rukun yang seterusnya Nabi kata aqimus solah wa atuz zakah. Dirikan semayang dan keluarkan zakat, tunaikan zakat. Jadi bab zakat ni lah yang kita nak fokus sikit malam ni. Sekadar kemampuan yang saya boleh kongsi dengan tuan-tuan muslimin-muslimat sekalian. InsyaAllah kita akan cuba bagi peluang dekat tuan-tuan dan perempuan, kalau ada persoalan-persoalan yang nak tanya ataupun yang rasa nak tahulah, kan, tak apa, silakan tanya. Dan insya-Allah saya pun bukan reti semua, tuan-tuan. Setakat mana saya reti jawab, saya jawablah. Kalau yang saya terkurang, tak reti, salah jawab dan sebagainya tu, mohon keampunan, mohon maaf. InsyaAllah mungkin ada waktu yang lain kita cuba betulkan balik, insyaAllah. No? Baik. Saya pergi terus dulu. Dekat, kalau kita tengok zakat ni, dia asalnya dulu di zaman Nabi SAW, zakat ni dia satu institusi yang cukup mantap di zaman kegemilangan Islam ni. Tapi apabila selepas kewafatan Nabi SAW, zaman sahabat masih lagi kemah, walaupun di zaman selepas kewafatan Nabi ada di kalangan umat Islam yang tak mau bayar zakat dah, sehinggakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melancarkan perang ke atas mereka yang tak mau bayar zakat. Kita ni tak ada lagi lah tu, tak lancak perang ni. Dalam duk suruh bayar tu pun ramai hak duk lari lagi, kan. Yang ni zaman Sayyidina Abu Bakar lagi, hak yang tak mau bayar zakat dia dah isytihar perang dah. Walaupun Sayyidina Sayyidina Umar kata tak apalah, biar pilah kalau orang hak tak mau bayar tu. Sehingga kan Sayyidina Abu Bakar kata kat depa, tak apalah kalau kamu semua tak mau turun, tak mau pi cari orang-orang yang layak bayar zakat ni, biarlah aku seorang pun tak apa. Sehinggalah ke saat nyawa aku yang terakhir pun aku akan usaha perintahkan supaya orang semua bayar zakat, siapa yang kena. Jadi benda tu bila sampai dekat zaman Abbasiyah, dah kejatuhan Islam kan. Bila zaman kejatuhan Islam, institusi amil ni dah tenggelam. Bila dah tenggelam ni baru timbul balik je. Kita di Pulau Pinang ni, institusi amil ni kita cuba perkemahkan balik bermula pada tahun 1994, tuan-tuan. Kalau dulu sebelum tu kita buat macam mana zakat kita? Pilah cari sendiri kan. Kita pergi cari sendiri asnaf siapa yang layak ni kita nak buat keluar zakat, kalau yang kita kena zakat ni. Jadi amalan tu kita dah biasa selama berapa lama tu, kan. Tapi bila mai amil ni, bila mai amil yang kita kata
adalah nampak tersusun sikit lah daripada dulu-dulu tu kan. Mana ada tersusun sikit, bermakna dulu parang yang tajam, berkilat, yang sangat istimewa, tenggelam, hilang sampai 1000 tahun lebih baru jumpa balik lah kira. Baru jumpa balik lah ni. Maknanya lah ni kita duk proses untuk nak kilatkan balik lah, nak tajamkan balik, yang sudah pastinya perlukan kepada sokongan daripada umat Islam itu sendiri. Tapi kalau umat Islam sendiri tak mau sokong, umat Islam sendiri duk kira nak tembak aja institusi amil ni, kita bimbang esok dia punggah pula, rebah kan. Sebab tu kita kena tengok benda ni sebagai salah satu sunnah yang Nabi SAW ajak kepada kita. Jadi bila ada zakat Pulau Pinang ni, dia adalah juga visi dia, dia nak jadi sebuah organisasi unggul apa semua ni, tak apalah yang tu kan. Kemudian dia misi pun ada jugalah, bukan misi di hospital tu, yang ni matlamat dia lah kan. Tujuan dia untuk nak urus dana tu bagi betul, adil, cekap, telus dan berkesan ni, kena ada lah kaedah tu kan. Dan juga nak mendidik umat Islam untuk menunaikan zakat kepada zakat Pulau Pinang. Kalau dulu nama Pusat Urus Zakat, Pusat Urus Zakat ni di awal penubuhan lah, tahun 95 tu. Jadi Mai tahun 2012 kita buat penjenamaan semula, jadi tukar sikit lah zakat Pulau Pinang, daripada Pusat Urus Zakat kepada zakat Pulau Pinang. Sama aja sebenarnya pun. Hak yang tu lah. Maknanya di Pulau Pinang ni, amil yang dilantik oleh pihak pemerintah ialah zakat Pulau Pinang. Tak ada amil lain, tak boleh. Maknanya tidak dilantik amil selain daripada tu untuk nak menguruskan zakat. Jadi kalau macam tu, maknanya dalam setakat lah ni di zakat Pulau Pinang kita ada seorang pengurus besar, ada 2 orang penolong pengurus besar, eksekutif kanan ada 3 orang, eksekutif zakat ada 17, ada 19 pembantu eksekutif, dan kerani ada 39 orang, dan semua sekali lebih kurang 81 orang lah ni kaki tangan zakat Pulau Pinang. Tak termasuk kaki tangan yang duk urus pusat-pusat dialisis di setiap daerah tu, tak termasuk lah. Yang ni yang di headquarters ataupun di bawah pengurusan ibu pejabat saja. Okey. Ini di antara carta organisasi dia di bawah, sebab zakat Pulau Pinang ni dia di bawah Majlis Agama Islam. Dia ada lembaga pengarah, barulah dia pergi kepada pengurus besar tu. Kita ada bahagian kutipan, bahagian agihan kan, ada bahagian akaun dan sebagainya. Tu biasalah. Yang ni maknanya section 16 ni, mana-mana orang yang wajib bayar zakat atau fitrah. Kita kalau Allah pilih kena zakat ataupun kena bayar zakat fitrah ni. Sebab zakat harta ni tak semua orang kena. Tapi zakat fitrah insya-Allah semua orang kena bayar kan. Kecuali lah kalau dah dia miskin, papa ke dana terus, nak makan pun teruk, susah, yang tu boleh di excuse lah, tak payah bayar zakat fitrah. Tapi biasanya kita setakat di Pulau Pinang ni insya-Allah setakat nak makan ni akan ada lah boleh makan. Jadi kalau orang yang kena bayar zakat ni, yang pertama dia kata enggan membayar atau dengan sengaja tak mau bayar zakat atau fitrah, ataupun enggan membayar atau dengan sengaja tidak membayar zakat atau fitrah itu melalui amil yang dilantik atau mana-mana orang lain yang diberi kuasa oleh majlis untuk memungut zakat atau fitrah, adalah melakukan suatu kesalahan. Salah lah kalau tak bayar kan. Dan apabila disabitkan boleh didenda tidak lebih RM1,000. RM1,000 juga kena denda. Tak bayar zakat, RM1,000 saja. Banyak kan tuan-tuan? RM1,000 banyak kan? Kita kan. Tapi banyak lagi kalau pi curi balak dalam hutan, pi tebang tanpa ada kelulusan, satu batang balak boleh didenda RM100,000. Maknanya pi curi balak tu, curi kayu balak. Tapi kalau tak bayar zakat, RM1,000 lah kena denda. Itu hukum dunia lah tuan-tuan kan. Hak akhirat sendiri mau ingat lah. Jadi RM1,000 ataupun kena penjara selama tempoh tak lebih 6 bulan.
atau dua-dua sekali lah. Kemudian hak tadi kena bayar. Yang ni kalau orang kutip zakat pula, Seksyen 33 ni, mana-mana orang yang memungut zakat atau fitrah atau menyebabkan dipungut zakat atau fitrah tanpa dia dilantik sebagai amil. Ni maknanya dia pergi kutip sendiri. Dia pergi dekat orang, dia kata ni, kalau ada zakat ni boleh bagi kat saya, ada zakat boleh bagi kat saya. Salah sebenarnya, tuan-tuan. Tak boleh buat macam tu. Tambah pula dia pergi merata-rata pula kutip. Dia pergi cari merata, pasal apa? Boleh dapat banyak lah kan kat dia. Yang ni makna dia melakukan satu kesalahan yang kalau disabit boleh denda tak lebih daripada 3,000. Masih murah lah kita kata. Dan dipenjara selama tak lebih 2 tahun atau kedua-dua. Itulah di antara hukuman kesalahan jenayah syariah yang kita ada ni. Okey. Kemudian satu lagi saja nak kongsi dengan tuan-tuan bab-bab ni kan, supaya kita nampak terbuka ada rupanya seksyen-seksyen ni kan. Yang seksyen 34 ni pula, mana-mana orang yang membayar atau menyebabkan supaya dibayar zakat atau fitrah kepada mana-mana orang yang tak diberi kuasa. Kita duk pi promote pula. Ni kalau hangpa nak bayar ni, mai bayar dekat dia ni. Padahal kawan ni pun bukan orang yang dilantik sebagai amil. Kita ni duk pi cari orang suruh bayar dekat kawan ni, sedangkan kawan ni pun dia bukan amil yang dilantik. Makna tak ada kuasa. Jika disabit kesalahan, dia boleh denda tak lebih RM1,000 juga dan dipenjarakan tak lebih 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Tu. Itu seksyen dia. Yang ni kalau cerita zakat ni, di antara zakat yang ada, antaranya saya tak masukkan semua dalam ni cerita bab-bab zakat apa tu. Mungkin saya sekali lalu sikit ya. Kalau kita tengok dalam antara zakat, dia sebenarnya ada dua, tuan-tuan. Satu zakat fitrah, yang kedua zakat harta. Zakat fitrah insya-Allah dia dah jadi adat di dalam masyarakat kita. Kerana apa? Insya-Allah kita akan ingat zakat fitrah tu bayar bila, tuan-tuan? Bulan Ramadan kan, sebelum kita sambut Aidul Fitri, sebelum kita sambut 1 Syawal tu, biasanya kita akan selesaikan zakat fitrah. Dan zakat fitrah ni pula agak mudah untuk kita nak bayar. Kerana apa? Kerana amil yang dilantik oleh pemerintah melantik lagi amil di qaryah ataupun di masjid-masjid, di kampung-kampung, untuk membantu mengutip zakat fitrah sahaja. Dia tak boleh kutip zakat lain. Dia tak boleh kata ni kalau ada zakat apa-apa pendapatan nak bayar kat aku pun boleh. Tak, salah, tuan-tuan, salah. Sebab amil dilantik oleh untuk qaryah atau kampung ni hanya boleh memungut zakat fitrah saja. Dan tempoh dia selama sebulan saja. Bagi membantu memudahkan masyarakat Islam untuk nak membayar zakat fitrah saja. Tapi bagi zakat jenis lain, yang ni termasuk dalam zakat harta ni, zakat yang lain-lain daripada itulah, zakat pendapatan, zakat simpanan, zakat emas perak, zakat perniagaan, zakat ternakan, nak qada zakat lah, dapat duit KWSP lah, yang tu semua zakat harta kena bayar kepada amil yang dilantik. Itu kaedah dah. Dan itu pun sebenarnya sunnah yang Nabi ajak kepada kita. Kalau kita duk kata tak apalah, kita pergi bagi sendiri ya, bagi kat zakat ni, pusat zakat ni toh depa duk guna betul ke tak betul, tak tahu, buat kerja. Kalau kita duk fikir macam tu, dia khusuk sikit kan, khusuk sikit mana kita bimbang apa tau, kita takut kita tak bagi kepada amil, kita bagi sendiri ni, kita bimbang yang terima tu kalau dia tak termasuk di dalam kategori asnaf, kita bimbang dia akan tak jadi zakat. Dia jadi sedekah lah. Maknanya zakat kita masih berhutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu bahaya dah. Sebab tu bila Nabi ajak bagi kepada amil ni, walaupun sikit ya kita bagi zakat kita, Allah ada RM50 ya nak bagi zakat pun, kita baik aku bagi kat jiran aku ni, memang dia pun susah ni. Kalau kita bagi RM50 dekat jiran kita tu, dia seorang katalah dia ni memang termasuk dalam asnaf ni, asnaf miskin lah kita kata.
Dia seorang saja dapat rasa duit zakat kita. Asnaf lain? Asnaf lain tak rasa zakat kita. Tak rasa pasal apa? Yang kita ada pun banyak tu je. Kita bagi RM50 tu je yang ada nak kena zakat pun. Jadi kita bagilah kat dia. Kita nampak macam benda tu mudah je. Sebenarnya silap. Bukan silap macam mana. Kalau dari segi hukum, kita bagi dekat dia tu, dia termasuk dalam asnaf, insya-Allah jadilah zakat kita tu, sahlah zakat kita tu. Cumanya yang rasa hanyalah asnaf miskin seorang tu je lah. Sebab tu bila Nabi ajak bagi kepada amil, walaupun RM50 saja kita bagi kepada amil, bila kita bagi kepada amil, insya-Allah asnaf-asnaf yang lain pun tuan-tuan, dia akan dapat rasa zakat kita. Tu hikmah dia. Dan lagi lah istimewanya, kalau kita tahu dia ni dah memang jadi susah, kita tengok-tengok tak pernah dia mohon pun zakat daripada amil, kita tolong mohon dekat dia. Kita ambil borang borang permohonan dekat zakat, kita tolong isi, kita ambil maklumat dia apa semua, kita bagi dekat amil, dan memang melayakkan dia untuk dapat, dia boleh dapat silat-silat lebih lagi daripada apa yang kita bagi kat dia. Itu yang kata hikmah melalui amil tu. Itu di antaranya tuan-tuan. Okey. Sebelum saya nak pi kepada zakat-zakat, cerita-cerita zakat pendapatan apa ni tuan-tuan, kod-kod memang ada dah nak tanya soalan. Memang ada dah soalan nak tanya ni. Saya buka dulu soalan. Sebab kadang-kadang duk bagi tanya hujung-hujung, saat lagi dia kata masa tak habis tak dan kan. Ni pun kita nak habis ke apa tu Imam? Tak apa, kita bagi dulu laluan kan. Okey, kod-kod lah memang dah ada dah nak tanya dah kan. Duk meluap-luap dah dalam kepala tu nak tanya. Silakan. Silakan. Ya tuan. Okey, yang tu berlaku di mana? Wallahu alam. Selalu dengar lah. Yang tu memang atas angin lah, selalu dengar ni. Bila kata selalu dengar tu, kita tak ada bukti kan. Bila kita tak ada bukti tu payah. Soalan yang ditanya oleh tuan kita tadi ni, dia tanya selalu orang pergi minta zakat kata tak ada. Saya pelik juga kan. Kalau orang pergi dekat pejabat zakat, pejabat zakat kata tak ada. Setakat saya duk ada di sana ni tuan-tuan, kecuali lah kalau yang pergi minta cash duit ni, yang tu mungkin lah. Kalau dia pergi minta, dia kata dia punya ni belanja dia habis tak ada dah kan, nak minta sikit untuk belanja hari ni punya, yang tu kemungkinan tak ada lah. Dan cash tu dia hanya ada di zakat bandar perda saja, ibu pejabat saja. Itu pun berdasarkan kepada orang yang ataupun asnaf yang mai mohon tu, dia tengok situasi jugalah. Kalau dah memang betul dia punya maklumat dia tu, insya-Allah adalah sedikit secara cash, tapi kita tak galakkan sangat cash tu. Kerana apa? Kita kalau boleh nak maklumat dia tu bagi komplit, dan baru kita boleh tahu keadaan sebenar dia macam mana. Tapi kalau pipi habaq kata ni saya nak minta zakat tak ada. Pelik juga. Setakat lah ni memang insya-Allah ada. Insya-Allah ada. Biasanya kalau ambil borang isi tu, dan mungkin kita kata satu lagi, mungkin kita kata Allah tengok, kalau nak minta ni macam-macam nak kena isi kan, nak kena borang ni, lepas tu nak kena cuak pengerusi qaryah lah apalah. Memanglah kaedah nak minta ni dia memang kena macam tu tuan-tuan. Bukan senang-senang aja. Pasal apa? Pasal kita nakkan maklumat tu. Maklumat tu biar betul kalau apa maklumat yang dia masuk dalam borang tu, biarlah maklumat tu maklumat yang betul. Dan kadang-kadang kita kata dekat rumah saya ni nampak dia lebih senang lagi daripada saya, tapi pasal apa dia boleh dapat zakat, saya tak dapat. Yang tu ada beberapa kemungkinan yang di dalam borang, kemungkinan dia tipu. Pendapatan sebenar dia tak bubuh kan. Kemudian pengurusi masjid pun dia bukanlah nak cek sampai nak kena tengok habis-habisan sangat kan.
Jadi maklumat tu bergantung kepada kita lah. Kerana kita di atas keikhlasan kita tu, di dalam borang tu pun ada tulis dengan nama Allah kan. Maknanya kita betul-betul isikan maklumat yang benar, salurkan maklumat yang betul. Mana kita pun di zakat Pulau Pinang kita pegang yang tu lah. Mana bersumpah tu dengan nama Allah tu. Mana kalaulah tipu, tanggung sendiri ya. Tanggung sendiri ya. Jadi insya-Allah kalau betul-betul layak setakat lah ni di Pulau Pinang kita ni, insya-Allah akan ada saluran ataupun bantuan daripada zakat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Ya tuan. Ada lagi yang boleh lah nak tanya pun boleh, insya-Allah. Dalam hukum zakat ni, jadi ada empat benda yang dizakatlah kan. Okey. Itu harta yang wajib dizakatkan, iaitu emas, perak, Ya. binatang ternak, buah-buahan dan biji-bijian. Ya. Yang keempat, harta perniagaan. Jadi Pendapatan tak masuk. pendapatan ini dia duduk dalam mana? Okey. Dalam mana yang empat ni? Ataupun baru buat hukum pendapatan. Okey. Masih tuan yang bertanya. Wallahu alam. Yang pertama sekali, bila kita dengar zakat ni, memanglah dia tak ada dalam Al-Quran ataupun hadis yang disebut spesifik tentang okey, antaranya zakat pendapatan, zakat perniagaan kan, secara spesifik tu. Jadi tang mana mai pula dah ni zakat pendapatan ni kan? Tiba-tiba aja baru-baru buat apa ni tubuh pusat zakat, oi ada pula dah zakat pendapatan. Kita duk mengaji dulu pun tak ada pun. Dalam kitab pun tak sebut pun zakat pendapatan ni. Okey. Baik. Zakat pendapatan ni mungkin kita secara sebutannya kita sebut zakat pendapatan lah. Dalam persidangan ulama sedunia tahun 1952 di Damaskus, Syria, persidangan ulama sedunia ni tahun 52, maknanya Malaysia pun tak merdeka lagi tuan-tuan. Sudah pun diputuskan bahawa pendapatan ataupun harta yang memberi faedah kepada kita perlu dikeluarkan zakat. Jadi bahasa mudah yang digunakan lah ni kita sebut zakat pendapatan lah. Sebab apa? Sebab kita yang berusaha, ada hasil daripada usaha kita tu, maknanya kita kena tengok sama ada kena ataupun perlu dizakatkan ataupun tidak. Dan semua orang yang bekerja yang ada pendapatan daripada hasil usaha dia ni, tak semua juga yang kena. Maknanya insan-insan terpilih sahaja yang dikenakan zakat pendapatan ni. Kerana apa? Dia ada beberapa kaedah pengiraan lah. Okey, itu satu. Dan yang kedua, kalau kita rujuk dalam Fiqhuz Zakah karangan Dr. Yusuf Al-Qardawi, dia memang ada menyebut tentang mal mustafad ataupun harta yang memberi faedah kepada kita ni, mana daripada hasil usaha kita yang baik-baik. Maknanya kalau kita bekerja ada hasil daripada situ, sama ada kerja kita yang memang kalau kata kita kerja dengan kerajaan contohnya, ada hasil daripada situ. Di masa yang sama mungkin kita buat benda yang lain, ada lagi usaha kita yang kita buat tu dapat lagi hasil daripada situ, pun diambil kira juga sebagai mal mustafad ataupun harta yang memberi faedah kepada kita, yang perlu kita tengok sama ada kena zakat ataupun tidak. Dan kalau kita tengok dalam Al-Quran suratul Baqarah, kalau tak silap saya ayat 267, Allah Subhanahu wa taala menyebut anfiqu ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma kasabtum, anfiqu mimma tayyibati ma kasabtum. Minta maaf. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, infakkan harta kamu. Infakkan harta tu, jadi ulama mentafsirkan infak di situ maknanya mengeluarkan zakat daripada hasil yang baik-baik yang Allah kurniakan kepada kita. Maknanya kalau kita usaha yang baik-baik, kita buat kerja yang halal ni, dah tentulah kena tengok sama ada yang kita dapat tu kena zakat ataupun tidak. Sebab tu dari segi pengiraan
kita kena kira dulu sama ada kita kena ataupun tidak. Kena kira dulu. Sebab tu zakat pendapatan ni kalau tak mau bayar, tak mau bagi kena, tak payah kira. Bila kita tak kira, kita tak tahu kita kena ataupun tidak. Tu yang kalau kata dah memang kena, tak kira, Allah tarik juga tuan-tuan. Kadang-kadang saat lagi motor rosak, saat lagi tengah duk naik kereta elok-elok, mati tengah jalan. Kemudian saat lagi anak kerja masuk hospital je, kan? Anak saat lagi demam, saat lagi duk kena pergi bayar duit dekat hospital. Tu di antara benda-benda dah tuan-tuan. Jadi kalau kita nak kata tak ada memang spesifik tu secara khusus disebut zakat pendapatan tu, tak ada lah. Jadi bila Dr. Yusuf Qaradawi dia ambil pendapatan tu sebagai dia dalam istilah fiqahnya mal mustafad, maknanya termasuk sebagai pendapatan ataupun penggajian ataupun hasil usaha yang kita buat, dapat daripada situ perlu dilihat untuk nak kenakan zakat. Wallahu a'lam. Boleh tuan-tuan je noh. Dan satu lagi kita kena ingat jugalah, bila kata ulama dah buat keputusan ni, kita pula siapa nak kata tak wajib, nak kata tak ada apa semua ni? Kalaulah Dr. Yusuf Qaradawi pun kata ada wajib, kita siapa nak kata tak wajib tuan-tuan? Jadi kita tengok juga pelaksanaan kita tu, ada tak kebaikan untuk umat Islam? Dah tentulah ada. Dan di Pulau Pinang ni antara yang support banyak zakat ialah orang yang bekerja ni, yang bayar zakat pendapatan ni. Lebih kurang 65% zakat yang kita pungut tiap-tiap tahun ni tuan-tuan daripada hasil zakat pendapatan. Nak dibandingkan dengan zakat-zakat yang lain. Takkanlah kita nak bagi orang buat bendang saja yang bayar zakat tuan-tuan. Hasil depa tiap-tiap tahun, kalau dulu setahun sekali je hasil bendang. Lepas tu pula kalau orang buat bendang ni, dia bayar 10% tuan-tuan. Kalau kita yang bekerja ni ada hasil daripada situ, dia 2.5 saja, 2.5 saja. Besar sangat ke 2.5 tu? Nak dibandingkan dengan orang yang buat bendang setahun sekali bayar tapi 10%. Kadang-kadang kalaulah kita kerja gaji sebulan sampai 10,000 kan, 5,000 sebulan, tiba-tiba kita tak mau bayar zakat pendapatan tu. Kita kata, Allah, kita duk makan habis-habis tiap bulan ni. Habis tu yang buat bendang setahun sekali baru dapat hasil tu, awak dia makan tak habis ke tiap-tiap tahun? Maknanya kita hak duk dapat tiap-tiap bulan ni sepatutnya lebih kita kena tengok lagi daripada orang yang buat bendang, yang duk bayar zakat setiap kali musim menuai mereka tu. Dalam ayat yang lain yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa atu haqqahu yauma hasadih, dan tunaikanlah hak kamu pada hari kamu menuai. Ulama qiyas juga tu, hari menuai tu, kalau orang yang buat bendang ataupun mengusahakan tanam-tanaman ni, hasil depa bila dapat ambil padi tu kan. Dan biasanya orang-orang tua-tua kita dulu yang duk buat bendang ni, dia memang beramai sungguh dengan ayat ni. Bila mana dah ambil padi, dia akan asingkan padi yang cantik punya, yang cun punya, duduk dalam guni yang dia asingkan. Dia kata kat anak-anak ni, yang ni hampa jangan kacau, yang ni yang aku nak buat keluar zakat punya. Dia akan pilih padi yang cantik punya untuk buat keluar zakat bila dah ambil dah hasil tu. Sebab tu kita tengok orang tua-tua kita dulu yang duk buat bendang ni, yang duk beramal dengan cara ni, kehidupan mereka macam mana? Walaupun nampak tak kaya, pandangan biasa ni memang nampak tak kaya, tapi sebenarnya kaya jiwa, kaya hati. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala pesan pula dalam surah At-Taubah ayat 103, Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sebahagian daripada harta mereka. Ambil di situ tu perintah, kalau bahasa Arab tu fi'il amar, ayat perintah. Allah suruh ambil. Siapa Allah suruh ambil? Allah suruh ambil zakat siapa yang kena zakat. Khudh di situ Allah suruh ambil.
Untuk apa? Untuk sucikan harta mereka dan sucikan jiwa mereka tu. Pasal apa? Jiwa tu pun nak kena bagi suci juga. Pasal apa? Ni duk kerja pulun dapat harta banyak apa semua ni, duk rasa macam kita yang punya. Harta-harta ini ana yang punya. Kan? Duk rasa macam kita punya, sedangkan yang tu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala yang punya, yang dia bagi kita pegang sat saja. Suruh kita ni tolong urus saja. Jadi bila kita dah ada banyak, kena ingat. Kena ingat. Tu yang orang tua-tua kita dulu kalau dah buat benda banyak apa semua tu, dia ingat, oh yang ni kena buat keluar. Dan dia memang akan keluarkan zakat. Setiap kali musim menuai, musim padi dah ambil ni, dia akan buat keluar. Tu yang kita tengok anak-anak biasanya ramai orang buat benda ni, kan? 7-8 orang tu biasalah. Dan bila 7-8 orang tu semua, insya-Allah semua akan jadi orang. Tak ada hak jadi beruang, hak jadi rimau. Kan? Tak ada. Dia insya-Allah jadi orang, boleh mengaji di peringkat yang tinggi, dan alhamdulillah boleh tolong pula mak ayah di kampung. Tapi mak ayah relax. Sebab apa? Sebab kita tengok walaupun dia tak nampak kaya, tetapi dia ada keberkatan dalam rezeki tu. Sebab tu kita nak keberkatan dalam rezeki ni, tu yang Allah sebut, anfiqu ma mimma kasabtum. Allahu akbar, silap tu. Anfiqu mimma tayyibati ma kasabtum. Infak, keluarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan dekat kamu ni. Untuk apa? Untuk kita nak bagi bersih, nak bagi suci, buang hak mana yang tak elok. Sebab apa? Sebab kita pun bimbang dalam rezeki yang kita dapat, usaha yang kita ambil tu, silap-silap ada unsur-unsur syubhah dalam rezeki kita. Jadi bila ada unsur syubhah dalam rezeki kita duk makan, bagi anak-anak makan, tuan-tuan. Antara benda yang menyebabkan kita duk makan unsur-unsur syubhah dalam rezeki ni, antara benda yang akan jadi kat kita apa dia, tuan-tuan? Malas nak buat ibadat. Malas, wajib. Dengar dah azan subuh ni, as-salatu khairum minan naum. Rumah tepi masjid je, speaker pun duk talar betul rumah kita ni. Tapi tak berasa lah, hati tu tak berasa nak bangkit pi ambil ayat semayang ke, nak mandi ke, nak mai berjemaah, nak mai duduk dalam rumah Allah, nak mai menghadap Allah ni, tak berasa. Dia kata aku bukan tinggal semayang. Nampak tak? Dia memang lagu tu. Kemudian bila dia nak semayang pun semayang hujung waktu, nak habis-habis dah waktu tu. Tu di antara kesan makan syubhat dalam rezeki kita. Lepas tu kes kecil-kecil je pun, dengan kita suami isteri, benda kehalus-halus pun jadi besar-besar. Kes gosok gigi dalam bilik ayak, suami suka tekan ubat gigi tu daripada atas tu, kan? Lepas tu isteri masuk, tengok orang tekanlah daripada bawah ni, bagi ubat gigi tu naik atas senang, orang picit dia terus keluar, ni pergi tekan atas tu, kosonglah atas tu, tekanlah bawah ni. Berkelahi pagi-pagi tu. Ya Allah. Suami pula pantanglah duk hinggap pagi-pagi ni, kan? Duk beletak berumbang-umbang, gedegum tong gas tu, balin dekat pintu tu. Dah jadi pasal pergi mengadu kat pejabat agama, sampailah peringkat masuk mahkamah. Sampai mahkamah, takdirnya berpisah, na'udzubillah. Berpisah. Tanya-tanya pasal apa yang pisah ni? Pasal ubat gigi ya. Alamak. Nampak tak? Benda-benda kecil tu jadi besar, tuan-tuan. Yang tu yang kita tak mau. Sebab tu kita buatlah supaya walaupun kita kata tak disebut secara jelas dalam Al-Quran, tapi ulama dah pun mengkiaskan untuk kita melaksanakannya. Insya-Allah kita buat lillahi ta'ala, bukan kerana manusia. Kita buat kerana Allah. Insya-Allah ada kebaikannya, tuan-tuan. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi tak soalan? Boleh kot no, Tuan Haji, rasa jawapan tu? Boleh terima no? Ya. Ya. Setakat lah ni kalau nak disatukan duit zakat seluruh dunia ke seluruh Malaysia ya? Seluruh dunia.
Seluruh dunia tu dia panjang cerita lagi. Seluruh Malaysia pun tak boleh satu lagi, tuan-tuan. Maknanya sebab zakat ni dia di bawah kuasa negeri masing-masing. Kalau kita di Malaysia ni pun 14 buah negeri, 14 ni maknanya ada apa ni? Diuruskan oleh negeri masing-masing. Sebab apa? Sebab kita ni istimewa. Kuasa agama ni duduk di bawah kuasa sultan. Kalau negeri yang ada sultan, kita Pulau Pinang di bawah yang di-Pertuan Agong. Bawah yang di-Pertuan Agong. Maknanya apa? Maknanya kalaulah kita ni nak uruskan bab zakat ni, dia tak boleh pi kepada keluar daripada negeri Pulau Pinang, dia setakat Pulau Pinang saja. Agih pun, mana kalau kita bayar zakat di Pulau Pinang, insya-Allah agihan tu dia akan berkisar di Pulau Pinang saja. Pun ada jugalah insya-Allah yang pinggiran-pinggiran Pulau Pinang ni, Padang Serai, Tikam Batu, Kulim, Gagah sikit tu, ada jugalah insya-Allah. Dia tengok situasi lah. Tapi dia tak pilah kepada tempat lain. Cumanya ada 1% daripada kutipan zakat kita ni kita khususkan untuk bantu seluruh Malaysia. Kalau ada berlaku musibah, contohnya macam di Kelantan hari tu banjir, kita gunakan sumbangan zakat tu juga 1% untuk bantu masyarakat Islam kita di Kelantan yang kena banjir. Dan ada juga portion yang kita bawa keluar pi ke luar negara untuk bantu saudara-saudara kita yang berada di luar negara. Antaranya kita bawa pi ke Kemboja sikit, kita bawa pi ke Palestin. Palestin tu sampai masuk terus bagi dekat apa ni, Brigade Al-Qassam, masuk secara bawah tanah, masuk pergi jumpa mereka. Alhamdulillah. Tapi yang tu tugas amil lah tuan-tuan. Mana tuan-tuan yang apa ni layak bayar zakat, bayarlah kepada amil. Sebab itu kita ingat kita buat tu kerana ikut sunnah Nabi SAW. Kalau dalam kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman yang dikarang oleh Syekh Imam Habib Abdullah Haddad pun dia sebut, kita memang sebaiknya bila bayar zakat ni kita bagi kepada amil. Kerana apa? Kerana itulah sunnah. Jadi bila sunnah, kita jangan pandang ringan, jangan pandang benda tu kecil. Kita kena ingat yang ni Nabi ajak. Mana Nabi tu siapa? Nabi tu kekasih Allah yang bawa Islam kat kita. Jadi bila kita buat, melaksanakan sunnah Nabi SAW, dah tentulah banyak kebaikan dari situ. Macam tu. Jadi kalau nak himpun satu Malaysia pun payah tuan-tuan. Cuma kita setakat ni kita boleh selaraskan lah. Kalau ada apa-apa masalah. Dan yang terkini ni tuan-tuan, kongsi pilah. Yang terkini ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan yang bayar cukai, kan, yang bayar cukai, contohnya katalah cukai kena RM1,000, zakat bayar, kalau ni dalam ni ada contoh dah. Masuk waktu nak terlupa nak suruh azan dulu. 8.25. Boleh azan dulu, no? Saya kita sambung balik. No? Terus dulu. Biasa macam mana? Jalan terus ya? Okey. Tak apa kah? Saya ada marah pula. Okey. Yang terkini ni antaranya, kalau yang kena cukai, contoh saya tunjuk dalam ni, macam ni. Kalau kita kena cukai ni, katalah cukai kita kena RM1,400 tuan-tuan. Kita bayar zakat, katalah zakat pendapatan RM750, zakat simpanan RM200, qada zakat RM150. Jumlah zakat yang kita bayar semua tu RM1,100. Baki lagi ada RM300. RM300 tu lembaga hasil dalam negeri akan ambil sebab yang tu balance yang kita kena bayar cukai punya. Tetapi dalam tempoh dalam situasi yang kedua, kita kena cukai RM1,400, kita bayar zakat RM1,700, maknanya melebihi cukai. Maka cukai tu dia akan jadi kosong. Dan law ni yang terkini ni, siapa dia tak tahulah, penasihat kepada Perdana Menteri kita ni, dia pergi kata zakat ni kena bayar setakat 2.5% saja. Tak boleh bayar lebih daripada tu. Sebab siapa yang bayar lebih daripada tu, dia dah melebihi zakat dia, dan menyebabkan dia tak bayar cukai, yang cukai perlu ambil balik. Tuan-tuan, apa salahnya kita ni umat Islam bukannya ramai sangat pun, dan portion cukai yang duk bayar lebih setakat lah ni
lebih kurang 1.4 bilion yang bayar lebih setakat lah ni. 1.4 bilion saja nak dibandingkan dengan 30 bilion lebih lembaga hasil dalam negeri duk kutip tiap-tiap tahun. Maknanya kecil sangat perastus dia tu. Kalau ikutkan dia nak buat arahan, suruh bulan 1 ni dah start. Siapa yang bayar cukai siapa yang bayar zakat lebih daripada yang wajib, tak boleh, dia kena ambil balik, dia kena bayar balik kepada cukai. Allahu Akbar. Sedangkan dalam agama kita ni tuan-tuan, kononnya kena ikut syarak lah tu. Amboi, habab tu hang nak ikut syarak sangat tu. Minta maaf tuan-tuan. Bukan maksud kata apa, kita ni kalau dalam masalah wuduk pun, kita ambil ayat semayang ni pun, kalau hak wajibnya setakat mana, kalau kita basuh tangan siku ni, kita kata siku di sinilah. Tapi hak siku betul-betul dia setakat mana? Bukan ada line pun. Sebab tu dia galakkan supaya kita basuh bagi lebih sikit, kan? Atas sikit daripada nama siku tu. Malahan kalau dalam kitab Bughyatul Tullab karangan Syekh Daud Petani, dia suruh basuh satu tangan ni terus. Lebih baik lagi daripada basuh sekerat tu. Boleh basuh habis satu tangan tu, maknanya nama tangan ni kita basuh terus. Lagi bagus. Tapi jaranglah kita buat macam tu, kan? Tapi tak salah lah kalau kita buat tu. Maknanya ada kebaikan di situ. Jadi kalau orang yang nak bayar zakat ni lebih daripada wajib yang dia kena tu, alhamdulillah. Yang tu memang dianjurkan oleh agama pun. Agama kita sangat galakkan kita supaya buatlah bagi lebih. Semayang fardu saja tak cukup naknya kalau kita tak top up sikit dengan semayang sunat-sunat ni. Pasal apa? Yang tu lah bonus kita ni. Kalau semayang fardu ni modal je. Nampak tak? Jadi lah ni sebenarnya kita tengah kumpulkan fakta-fakta yang kita akan bentangkan balik kepada pihak Perdana Menteri untuk kita nak minta supaya kekalkanlah seperti mana yang sedia ada sekarang. Yang ada dalam akta lembaga hasil pun lah ni memang dia benarkan siapa yang bayar jumlah yang sama dengan dia kena, siapa yang bayar zakat jumlah yang sama dia kena cukai, kosong, tak perlu dia bayar cukai pun. Dan yang tu memang dibuat oleh ramai di kalangan orang kita. Tetapi bukanlah besar sangat bayaran jumlah dia tu. Tu yang saya kata tadi, baru 1.4 bilion saja seluruh Malaysia lah, bukan Pulau Pinang. Bukan Pulau Pinang saja. Okey, itu di antaranya. Okey, ada soalan lain ke? Ya tuan. Berkenaan dengan pemberian zakat kepada golongan yang menerima zakat. Okey. Selalunya bila bulan puasa kan, bulan di Ramadan. Okey. ada orang yang bayar tak ambil lah. Bayar sendirilah. Okey. Zakat perniagaan ni pun macam mana? Adakah sama dengan zakat fitrah? Boleh bayar sendiri, tak ambil? Okey. Okey, terima kasih tuan. Dia secara mudah fahamnya, bila kita kena zakat dipilih Allah untuk bayar zakat lah. Sebab tak semua orang kena bayar zakat, kan? Mana kalau Allah pilih kena zakat, dan termasuk semua zakat yang lain lah. Hak fitrah ni kalau memang dah kita kena dalam bulan Ramadan tu, kalau dah memang kita mampu bayar, memang kita nak kena bayar lah fitrah tu. Kemudian di masa yang sama kita tengok-tengok perniagaan kita pun kena zakat juga. Jadi bila kena zakat juga, kita nak bayar ni kita duk tengok dulu. Nak bayar dekat pusat zakat, rasa macam dengan tak apa syok pula. Biar aku pergi cari sendiri lah. Maknanya kalau dia nak pergi cari sendiri juga untuk nak bayar zakat fitrah dan juga zakat perniagaan dia tu, ataupun jenis-jenis zakat yang lain pun yang dia nak bayar kepada orang lain, selain daripada amil ni, dia tak boleh lari lah daripada kategori 8 kategori asnaf tu. Maknanya kalau dah 8 ni amil dah dia tak mau bayar dah. Satu lagi hamba sahaya riqab dah tak ada dah lah ni, tinggal 6 asnaf sahaja. Maknanya 6 asnaf ni kalau dia boleh cari semua 6 ni lagi bagus ya. Maknanya asnaf faqir, miskin, muallaf, fi sabilillah, ibnu sabil, dengan apa nama tu? Nanti cukup lah tu.
Maknanya dia boleh pergi cari semua asnaf tu, bagus ya, boleh ya. Tapi dia membelakangkan amil, dia tak bagi dekat amil jugalah. Kalau dalam fatwa kebangsaan ada tahun 2007 dia keluarkan, dia kata apa? Orang yang membayar zakat kepada secara persendirian terus kepada asnaf, insya-Allah zakat tu jadi sah. Kalau yang terima tu memang asnaf, tetapi perbuatan dia tu membelakangkan amil tu, maknanya dia tak bayar kat amil tu, dianggap berdosa. Berdosa. Pasal seolah-olah kita ni tak iktiraf institusi amil. Yang tu bahaya tu. Jadi kita janganlah ingat macam tu. Kalau kata kita boleh buat juga macam ni tuan-tuan. Kalau kata memang kita dah biasa duk bagi sendiri ni kan, kita boleh ambil sebahagiannya kita bagi kepada amil, makna kita tak membelakangkan amil. Kita bagi juga dekat amil, sebahagian lagi sikit ni kita pergi cari sendiri asnaf kita bagi. Boleh buat lagu tu. Boleh. Tak salah lah. Maknanya kita tak membelakangkan amil terus. Maknanya kita bagi juga kat amil, tapi hak sebahagian lagi kita nak bagi juga sendiri. InsyaAllah jadi zakat kalau yang terima tadi itu memang termasuk asnaf. Tapi kalau tak mau sakit kepala, nak susah-susah nak pergi cari apa semua, bagilah kat amil. Amil buatlah kerja. Kan? Selesai masalah. Kalau dah memang dekat rumah kita tu ada orang yang layak, tu yang kata recommend, bagi tahu dekat amil ni, telefon ke, ni mai tengok saat ni dekat rumah saya ni ada orang yang perlu bantuan daripada zakat. Sebab lah ni memang kita ada satu grup yang kita panggil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, grup macam dengan gempur lah, kita kata. Kalau apa-apa kumpulan ni dia akan pergi siasat lah, dia akan pergi. Dan insya-Allah setakat lah ni hari-hari dia pergi tuan-tuan, hari-hari dia pergi masuk kampung apa semua ni, tengok di mana lagi tempat yang ada perlu bantuan dan sebagainya, dia akan bagi kaedah-kaedah yang macam mana yang terbaik tu, insya-Allah ada. Macam tu. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Jadi kadang-kadang tu ada orang-orang malam lah. Ya. Malam dan juga musafir. Pemain kadang-kadang berbuat imam ni. Kan? Jadi saya terpaksa, saya kata saya tak boleh bagi daripada duit masjid, kalau boleh pergi luar ke agama. Macam mana saya sebagai imam, saya nak beritahukan orang yang minta bantuan ni. Ya. Okey, terima kasih tuan. Terima kasih tuan imam. Dia macam ni ya. Kalau dah kita memang nampak dia tu memang betul lah kan. Dia ni memang kita tengok ada kad saudara baru apa semua. Kalau masjid nak bagi sikit pun bagilah. Sebab tak rugi juga. Ya betul. Betul. Kalau kata tak, memang tak ada di tangan lah no. Okey, kalau tak ada langsung tu, setakatlah ni, kalau di belah pulau ni memang di kaunter-kaunter zakat yang ada di sebelah pulau ni kita memang tak sediakan cash, tak ada. Kalau nak cash ni dia memang kena pergi dekat ibu pejabat di Bandar Perda lah. Kalau dia perlu belanja sangat-sangat lah. Kalau dia tak ada, maknanya mungkin kita boleh bagi sikit duit tambang dia untuk dia pergi ke sana. Dan kalau boleh telefonlah dulu di sana, tanya hari ni ada tak kalau kita tanya dulu ada tak sedia cash tak hari ni, sebab ada daripada tempat saya ni seorang mualaf, dia tengah sesak nak perlukan bantuan sikit. Kalau telefon, nombor telefon zakat insya-Allah ada kot noh. Telefon dulu, kalau ada minta dia pergi di sana. Tapi insya-Allah hari-hari sebenarnya kita sediakan beberapa jumlah lah, taklah banyak. Jadi kalau dia memang emergency tu perlu sangat, okey kita boleh hantar dia pergi di sana lah untuk dapatkan cash. Sebab kalau di tempat lain ni, di kaunter-kaunter cawangan ni memang tak ada cash. Sekadar ambil borang isi, yang tu boleh. Jadi boleh tuan imam buat macam tu lah, bagi tahu dekat dia tu, ataupun ada siapa-siapa boleh tolong menghantar dia di sana, okey boleh insya-Allah. Dan kalau kata dia mengadu tak ada tempat nak tinggal apa semua, boleh juga
berhubung dengan rumah saudara kita di Pematang Tok Gelam tu, untuk bagi dia duduk di sana. Ataupun telefon dekat pejabat zakat pun tak apa, nanti kita akan berhubung dengan rumah saudara kita tu, sebab dia di Pematang Tok Gelam tu memang di bawah selian zakat sepenuhnya. Maknanya mudah suruh hantar dia di pejabat zakat, dan insya-Allah kita akan uruskan dia supaya dia boleh ada tempat untuk dia berteduh lah di rumah saudara kita Pematang Tok Gelam tu. Macam itulah insya-Allah, wallahu alam. Ada lagi tuan-tuan? Okey, kalau tak ada, saya nak teruskan sikit lagi. Yang ni kalau zakat simpanan, satu lagi nisab tahun ni tuan-tuan. Ni kita dah nak habis bulan 12 ni. Mana nisab untuk tahun ni 11,300. Dia berdasarkan 85 gram emas. 85 gram emas ni dia harga emas di pasaran dia ikut naik turun. Secara puratanya untuk tahun ni kita gunakan nisab 11,300. Kalau dari segi pendapatan kita ni tuan-tuan, kalau kita kira macam jadual yang ada tadi tu, kalau kita kira ada tolakan yang dibenarkan tu, tolakan diri yang tu sebenarnya diputuskan oleh Jawatankuasa Fatwa lah. Boleh tolak diri isteri, anak-anak, kemudian nafkah ibu bapa, KWSP kalau kita mencarum di KWSP, kemudian yang mencarum di tabung haji pun boleh buat tolakan. So baki dia, kalau yang ni baki tu, kalau C tu 18,200. 18,200 tu maknanya masih melebihi nisab lah. Nisab tu ni 11,300. Tolak-tolak tu baki ada 18,200. Maknanya wajib untuk nak bayar zakat pendapatan. Kemudian kalau kata ada rumah sewa ke apa pula, kena campur lah. Rumah sewa kita bagi sewa 500, bayar di bank 300. 200 tu sebagai pendapatan kita. Jadi kalau tolak-tolak kurang daripada 11,300, maknanya tak wajib lagi untuk kita nak bayar zakat pendapatan. Mana tak kena lah, tak kena bayar lah. Dan dikena pula baki tu saja, maknanya 18,200 tu saja, kalilah dengan 2.5%, setahun kenalah RM455 daripada 18,000 tu. Jadi 455 tu nampak banyak lah kalau seketui tu, kan? Kalau kita bahagi 12, maknanya untuk nak memudahkan kita boleh buat ibadat tu, boleh bahagi 12, maknanya sebulan dalam RM37.9. Jadi taklah rasa beban sangat, kan? RM37.9. Tu pun kadang-kadang kira-kira dapat jumlah tu tuan-tuan, kita tanya balik, ni nak buat berapa ni? Kira dapat banyak tu, buat banyak tu. Amboi. Nak buat pun macam terpaksa pula, kan? Kita tak pernah paksa. Nak buat, tak mau buat sudah. Kita tak rugi pun naknya. Sebab yang ni ibadat kita sendiri. Kita sendiri yang punya ni ibadat ni, kan? Jadi kalau kira-kira dapat macam tu, apa salahnya bagilah genap RM38, ataupun Allah RM2 lagi, ya pun nak sampai RM40, buah 40. Dia tak RM50. Lagi bagus. Sebab apa? Sebab untuk kita tu sebenarnya, yang tu lah saham hak kita nak bawa balik sana nanti tu, kan? Jadi mudah-mudahan bila dah buat tu, rezeki hak kita dapat tu, mudah-mudahan dia dah ada keberkatan dalam yang kita makan tu. Yang tu yang kita nak, barakah tu yang penting. Walaupun gaji tak tinggi, gaji tak mahal, tapi insya-Allah masih lagi boleh saralah anak isteri dan sebagainya ni. Tak susah, tak kelang kabut nak pergi cari alung tu, angah ni, alang ni, tak kelang kabut. Yang tu yang kita nak dalam hidup ni. Relax, kan? Steady. Okey. Itu dari segi hak pendapatan tu lah. Okey, kemudian saya nak, kalau hak yang simpanan ni pula, kalau simpanan ni dia tengoklah setahun tu tuan-tuan, kalau baki yang terendah, sebab dia kena tengok yang terendah dalam setahun tu. Pasal apa? Pasal yang terendah tu lah yang kita beku dia selama setahun. Makna cukup haul. Setahun tu, haul tu setahun lah. Nisab, had ataupun jumlah yang menyebabkan kita nak kena bayar zakat, yang 11,300 tu. Kalau yang ni, nampak tuan-tuan, kelabu sikit no? Kalau yang ni, jumlah yang terendah dalam setahun tu
ada 5,000 satu akaun, yang satu akaun lagi ada 1,000. Maknanya campur dua-dua tu jadi 6,000 simpanan kita. Kalau lah ni 6,000, tak wajib lagi untuk kita nak keluarkan zakat simpanan. Sebab apa? Sebab dia kurang daripada nisab 11,300. Tu zakat simpanan. Kalau ada banyak akaun, memang kena campur semua akaun tu. Ada 5 akaun, kena tengok tiap-tiap tahun tu yang terendah ada berapa. Campur semua tu. Sebab kalau kita tengok ujung tahun, tu ada sampai 20,000. 20,000 tu dia belum cukup haul. Dia baru ada pada bulan tu. Dia tak dibekukan lagi selama setahun. Dia masih baru, tak cukup setahun. Tak boleh dia ambil kira. Sebab tu dia kena tengok yang terendah. Pasal yang terendah tu lah yang cukup setahun. Yang kita bekukan dia selama setahun. Boleh faham tak tuan-tuan yang tu? Boleh tak? Okey. Boleh lagi tak ni? Kau tak larat dah. Pasal kalau nak cerita semua satu-satu detail, memang tak ada lah, kan? Memang tak sempat. Mungkin ada masa yang lain nanti kita jumpa lagi lah. Tapi secara sambil lalu ni, sekali lalu ni, kalau zakat emas pula tuan-tuan, muslimin-muslimat sekalian, kalau emas, dia ada dua, emas yang tak dipakai dan yang dipakai. Kalau yang kita pakai, asasnya tak wajib untuk kita nak keluarkan kalau emas yang kita pakai ni. Tetapi wajib kalau mencukupi uruf. Uruf ni maknanya situasi di Pulau Pinang ni, kalau kita ada emas 165 gram yang kita duk pakai, bukan pakai masa tu saja 165 gram tu. Maknanya kalau minggu ni pakai set ni, minggu depan pakai set ni, minggu sekali lagi set ni pula. Maknanya sekali je pakai pun dalam tempoh setahun tu dikira sebagai pakai. Jadi kena timbang lah. Kita kena tengok jumlah berat dia tu, bukan nilai dia, berat dia. Kalau berat dia melebihi 165 gram di Pulau Pinang saja tau. Kalau di Kedah dah lain. Dia tak sama situasi dia. Di Pulau Pinang saja 165 ni kalau lebih, baru kita kena zakat emas yang dipakai. Kalau timbang-timbang, dah 167 gram, lebih 2 tak kena ikut, baru 2 je. Jangan lebih 2 pun kena jugalah, pasal dah lebih daripada uruf tu. 2 bukan, dan bila kena, bukan kena lebihan 2 tu saja tuan-tuan. Kena dia kira semua sekali. 167 tu kali dengan nilai semasa. Kalau hari ni punya nilai katalah RM150, dapat satu jumlah dia katalah 167 tu kali RM150, dapatlah jumlah dia 25,000 contohnya. 25,000 tu kalilah 2.5%, kenalah jumlah zakat tu pula. Tiap-tiap tahun ke? Kalau dah ada banyak tu memang kena tiap-tiap tahun lah. Okey, tu kalau yang pakai. Kalau yang simpan pula, kalau yang simpan, dia mesti melebihi 85 gram emas. Berat tu mesti 85 ke atas baru kena. Kalau kurang 85 tak kena. Yang kata simpan ni macam mana? Simpan tak pakai langsung lah. Selama setahun tu tak pakai langsung. Tapi kalau setahun tu adalah kenduri panggil sekali saja. Dia kata dia pakai juga sekali nak pergi kenduri tu lah. Lepas tu saya simpan balik pun dia kira pakai. Kalau sekali pakai tu dia kira pakai juga. Tapi yang kalau simpan terus ni tak pakai langsung, cuma ubah tempat lah. Yang sebulan duk celah pinggan ni kan, mai bulan depan pula duk dalam almari baju nu pula kan, dia ubah tempat lah. Makna simpan lah tu, tak pakai. Dia kira tengok berat dia lebih 85 tak, kalau kurang tak kena. Okey. Kemudian kalau kita nak tengok sikit dari segi apa, saya nak tunjuk sikit apa ni duit zakat kita lah, hak yang kita duk buat lah ni tuan-tuan. InsyaAllah kalau korporat ni duk bayar kat kita ni bulan 12 ni, ramai lah yang duk sibuk nak bayar kan. Alhamdulillah lah. Dan kita antara kempen kita juga, kita bubuh iklan dekat bas rapid tu. Pasal apa? Pasal kadang-kadang kita terlupa kan, duk naik motor, naik kereta tu, tengok bas, zakat. Ni bulan 12. InsyaAllah mudah-mudahan ada lah peringatan untuk kita nak laksanakan ibadat zakat tu kan. Okey. Ni jumlah-jumlah apa ni, angka-angka ni kadang-kadang
Sat lagi dia pening kepala tengok, tak usah nak tengok sangatlah. Tapi kalau kita ada masa boleh kita tengok secara detail, kan? Yang ni konsep apa kita nak agih, dia mesti tak lari daripada haddul kifayah, ataupun dia mesti tengok keperluan asas apa yang diperlukan oleh asnaf tu. Mana kita nak kategorikan dia di dalam grup mana? Nak kategorikan dia di dalam asnaf fakir ke miskin ke? Tengok keperluan. Okey? Jadi duit zakat ni dia tak boleh lari daripada 8 asnaf ni lah. Fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin fisabilillah, ibnu sabil ni. Ini di antara program bantuan kita lah, saluran zakat yang tuan-tuan duk bayar tu. InsyaAllah kita ada bantuan pendidikan. Yang mana yang anak-anak kita duk belajar lah ni, kalau yang sekolah rendah, cikgu-cikgu dia pilih untuk dapatkan bantuan pakaian sekolah lengkap tuan-tuan, daripada atas ni sampai ke bawah. Daripada tudung, baju, kain, seluar ke, kasut, stokin, alat tulis, beg, complete set. Kalau dah memang layak tu, insya-Allah akan dapat semua tu. Yang tu kita serah kat cikgu. Sebab apa? Cikgu tahulah maklumat anak murid mana yang layak ni. Dan kita bagi cikgu lah yang bagi saiz baju ni anak murid dia yang mana. Dan ada yang dapat kadang-kadang tersalah masuk saiz, dia adalah terbesar, terkecil tu, dia boleh tukar pula. Boleh tukar. Okey. Dan pendidikan ni juga antaranya, kalau anak kita masuk IPT, kan? Kalau kita duk bayar zakat ni tuan-tuan, kita duk bayar, ada anak kita yang dah dewasa, habis SPM dapat tawaran belajar ke peringkat IPT. Contohnya dia dapat masuk matrikulasi. Boleh minta zakat tak? Boleh tuan-tuan. Walaupun kita duk bayar zakat ni, aku duk bayar zakat, takkan aku nak minta kot. Satu segi yang tu boleh kerana apa? Bukan minta untuk kita, minta untuk anak tu. Mana dia layak untuk dapat zakat. Tapi minta tu melalui ketua keluarga lah, waris lah. Ayah lah kalau ayah ada. Kalau tak ada ayah, ada mak, mak lah yang minta atas nama mak tu. Dia habis dah matrik, dapat pula tawaran buat diploma di mana-mana pula. Boleh mohon sekali lagi untuk anak yang sama. Boleh mohon sekali lagi. Habis dah buat diploma tu pula, dapat tawaran buat ijazah pula di universiti mana-mana pula. Boleh mohon sekali lagi. Maknanya 3 kali boleh mohon untuk anak yang sama. Dan zakat bagi permulaan sajalah sebagai semangat ni. Tak apalah, sekurang-kurangnya ada juga tuan-tuan, kan? Walaupun kita duk bayar zakat ni, dapat juga, kita boleh mohon juga zakat. Tapi kadang-kadang bila dah mohon, memanglah suka, memanglah dia nak mohon. Tengok-tengok gaji banyak, zakat tak pernah bayar pun dekat pusat zakat. Kita panggil lah, pi ambil pi kira sikit. Hak baru ni tuan-tuan minggu lepas, kira-kira bayar buat. Dia pun isilah borang untuk nak buat potongan gaji ni. Sebab kita bukan paksa pun. Kawan-kawan sahabat-sahabat kita yang duduk di kaunter tu, bila dah main nak ambil cek kita sebutlah ni gaji biasa kira tak zakat. Kalau tak kira boleh tak kita kira tengok kan kena zakat ataupun tidak. Tak apa kira kena zakat, betul dicadangkanlah. Kalau nak bayar sekaligus pun boleh, bila-bila lah yang nak bayar pun boleh, bukan suruh bayar lah tu. Tapi kalau dah rasa pelaksanaannya agak mudah sikit, boleh buat melalui potongan gaji. Kerana apa? Itu di antara kaedah yang memudahkan ibadat kita. Boleh buat secara tiap-tiap bulan melalui potong gaji. Siap-siap dah jalan. Tiap-tiap bulan ambil gaji, ambil tuai hasil kita tiap-tiap bulan tu, automatik dah bayar zakat dah. Alhamdulillah. Dia pun isi tuan-tuan. Habis ambil cek, dia pun balik. Petang mai pula pegang cek tu, baling dekat kaunter tu. Ni, ambil balik cek hamba. Amboi. Kawan-kawan kita duduk bawah tu, dia tanya, pasal apa tuan? Hampa ni bila dah bagi zakat, hampa nak suruh orang bayar balik zakat tu. Lah. Habis tadi masa kira tak kata pun macam tu, kan? Kawan kita duduk di situ pun habaq. Kalau nak buat, isilah. Tak mau buat pun tak apa. Bukan kita paksa pun. Lah ni saya tak mau buat. Ni potong balik borang tu. Kawan kita pun pila cari balik borang tu. Ni nama ni kan? Ya. Nama tu koyak bang. Kawan ni pun koyak lah. Perak. Okey, tak apa. Cek balik tu.
Ambil balik cek tu. La ilaha illallah. Yang tadi nampak cengeng macam tak mau sangat, ambil balik cek tu. Tu kata kat kawan tu, awak yang hang tak apa ni, tak ambil cek tu, tak payahlah bagi kat dia, dah dia tak mau. Dia pergi ambil juga. Orang dah nampak cengeng sangat ni, tak usah lah duk ambil kan. Tu karenah-karenah yang ada lah tuan-tuan kan. Manusia ni memanglah dia macam-macam. Kalau dah Allah tak masukkan hidayah, Allah tak masukkan rasa benda tu ibadat yang dia boleh buat, dia tak akan rasa benda tu tuan-tuan. Sebab tu orang yang bayar zakat ni tak jumpa lagi lah yang main mengadu dekat kita, saya ni jatuh miskin sebab saya bayar zakat ni. Tak jumpa lagi lah tuan-tuan. Yang duk jumpa macam mana? Saya hari tu dah buat dah zakat dekat sana, tapi bila saya tukar majikan ni dia dah berhenti di sana, saya nak buat lain boleh tak? Yang duk jumpa, alhamdulillah yang macam tu banyak. Pasal apa? Pasal dia dah rasa macam mana ibadat zakat tu dah bagi kesan dalam hidup dia. Dah rasa. Ramai di kalangan yang duk biasa bayar ni tuan-tuan, ada satu kes yang saya nak kongsi juga. Bila dia apa nama ni duk bayar ni tiap-tiap bulan. Ya tak? Terima kasih. Okey. Bila dia duk bayar ni tiap-tiap tahun ni tuan-tuan, sampai 1 tahun tu, dia sebenarnya semakin hebat dia punya bisnes dia. Dia boleh telefon kat saya. Dia kata, "Ustaz, ni tahun ni apa nama ni, Ustaz tak payah mai lah." Sebab dia biasa dia panggil saya pergi ambil zakat kat dia. Pasal dia apa ni susah nak bergerak sikit, mata dia tu ada masalah. Dia kata, "Ustaz tak payah mai lah tahun ni. Awak ke nak apa ni, ada orang tolong bawa ke, kau pergi bayar sendiri ke apa ke?" Doa, sebenarnya law ni kan Ustaz, dia kata, kau duk dapat banyak lagi daripada hak yang sebelum-sebelum ni. Habis tu ke? Tapi kan bila duk dapat banyak ni, kau rasa sayang pula. Uish. Saya kata-kata, kau janganlah kata macam tu. Sebab yang bagi kat kita ni siapa? Tahu. Dia kata tahu. Buah tu tak tahan tu. Dia kata tahu. Tapi buat masalah ni memang kau tak mau bayar lagi lah. Pasal duk rasa dapat ni memang banyak ni lah ni. Tengok kau, yang masa kau dapat tak apa banyak dulu, kau boleh buat zakat. Tapi bila kau dapat lebih lagi daripada tu, kau sayang pula nak buat. Tak apalah kau, terpulanglah kat kau. Dah kalau dah kau rasa tak mau buat lagi tu, ikut kau lah. Sebab saya bukan boleh buat apa pun. Okey, tak apa. Dia pun letak telefon. Tak lama lah tuan-tuan, tahun depan. Tapi dia tak telefon kat saya dah. Dia telefon dekat kawan saya. Kawan saya pun pergilah jumpa dia, ambil lah zakat dia apa semua. Dia cerita dekat kawan saya. Dia kata apa? Dia kata, kau sebenarnya malu dah nak telefon kat ustaz tu. Awak, kawan saya kata, awak dah tahun lepas kau kata tak mau bayar dah, tapi tahun ni kau nak bayar balik. Pasal apa kau? Kawan saya tanya. Itulah, waktu kau tak bayar tu, dia duduk dia dah bela anak angkat seorang. Dia tak kahwin, ada anak angkat seorang. Jadi umur dia 50-an lah. Bila dia duduk rumah tu, dia dah dapat banyak tadi ni, hak yang habuan-habuan bisnes apa semua tu, dia panggil lah orang mai renovate rumah dia. Mai renovate rumah dia tu. Bila renovate rumah, rupanya bukan setakat renovate, dia angkut habis. Hak mana mas-mas ada, hak dia duk simpan apa semua tu, dia pun angkut habis. Rumah tak ada siap, dia pun caw tu weh. Dia kena lagu tu baru dia teringat balik tu. Baru dia teringat balik. Allah, maknanya Allah ambil lebih lagi daripada apa hak yang dia nak kena bayar tu sebenarnya. Dia kata, "Amboi, tak lama lah, tak sampai setahun. Maknanya tahun depan tu dah kena dah." Jadi dia kata dekat kawan saya ni, saya apa ni, kau malulah nak panggil ustaz tu pula. Kawan saya kata, "Tak apalah, yang tu pengajaran kat kita lah kak. Tak apa kak, boleh telefon saya lah." Kawan saya kata lah kat dia. Kawan tu balik main cerita lah. Kita pun alhamdulillah lah, maknanya Allah bagi sedap balik dengan sebab orang balas barang-barang kemas dia tu. Alhamdulillah.
kan. Tapi kalau hak tak sedar diri ni duk hanyut, duk dapat banyak, makin banyak, yang tu memang istidraj, Allah kurniakan supaya dia tak boleh nak fikir. Dia duk rasa macam hak tu dia punya, tak buat keluar dah. Sekali Allah tarik, nanti baru dia ketahuan, kan. Wallahu alam. Okey. Yang ni antara pelaksanaan yang kita buat. Yang ni ada soalan juga ni. Dia nak tanya jenis-jenis bantuan zakat kepada umat Islam. Apa jenis bantuan yang boleh disalurkan kepada umat Islam? Antaranya yang ni ya tuan-tuan. Ni. Bantuan pendidikan, sara hidup. Nampak kot noh? Sara hidup ni antaranya kita salur melalui pengurusi qaryah masjid. Bantuan hari raya. Maknanya pengurusi dia pergi cari siapa yang layak terima untuk bantuan hari raya dalam qaryah ni, dia layak terima bantuan hari raya tu. Kemudian sara hidup keuangan bulanan, tiap-tiap bulan dia masuk dalam akaun terus kalau dia memang layak untuk dapatkan bantuan bulanan tu. Kemudian makanan pun ada juga, makanan bulanan kita hantar makanan ke rumah terus. Hantar makanan tu ke rumah terus. Yang tu pun kadang-kadang dia dapat beras apa semua tu dia pergi jual juga. Dia pergi jual juga beras-beras tu. Dan ada juga yang dapat keuangan sekaligus. Kita boleh sikit lagi no? Boleh no? Tak apa? Tuan-tuan, boleh ke ni? Ni apa ni, bonda-bonda? Boleh ke? Kot penin ke apa ke? Lama sangat ni. Okey. Kemudian antara yang bantuan lagi yang boleh kita dapat peningkatan taraf hidup. Antaranya apa? Kalau rumah kita ni anai-anai makan sampai nak reban dah, nak naik atas, nak pijak pun tak berani dah, nak buat sendiri tak mampu lagi, kita boleh mohon untuk pihak zakat tolong perbaik rumah kita. Tapi masalah kita di Pulau Pinang ni, kalau nak bina rumah, nak bina rumah tu masalah sikit. Sebab apa? Masing-masing tanah tak ada. Tak ada tanah. Kalau ada tanah, tapi yang tu pun kena tengok kriteria lah macam mana. Biasanya yang buat rumah ni umur 40-an ke atas lah baru kita bina. Kalau umur 30-an ni, maknanya dia masih kuat, masih mampu untuk nak ikhtiar kan, untuk nak dapatkan rumah dia. Tapi kalau yang 40-an, tanggungan pun ramai, pendapatan pun kurang, nak buat rumah payahlah kan. Tanah ada. Tanah ada, insya-Allah dia boleh mohon untuk bina rumah daripada zakat. Dapat sebuah rumah tuan-tuan. Kemudian kalau kesihatan dia ada bantuan ringan. Kita tak mampu rawatan yang berpanjangan ni, kita tak mampu untuk nak biayai kos rawatan kita tu, boleh mohon juga daripada zakat untuk tolong bayar sikit ke, ataupun bayar semua pun ada setengah tu. Kan? Tu duit tuan-tuan lah tu, duit zakat tuan-tuan. Kemudian hak pendidikan ni tadilah, bantuan sekolah, pakaian seragam kan, kursus-kursus, tuition apa semua tu. Kalau antaranya program didik cemerlang akademik, kita join dengan JPN, Jabatan Pendidikan Negeri, Perda, ICU. Adalah sekolah-sekolah tertentu yang masing-masing ambil kan. Dan alhamdulillah itu di antara penyebab peningkatan keputusan peperiksaan di kalangan anak-anak kita. Pendidikan tu, institusi pengajian tinggi dan sebagainya. Ni kalau sara hidup ni juga ada tadilah Seguh Hati Raya apa semua tu. Allahumma salli ala Muhammad. Ni kalau amil, dia adalah upah amil itu daripada zakat fitrah ataupun zakat harta. Ibnu Sabil yang terputih belanja ni, dia main-main, dia kata dompet dia hilang kan. Dompet dia hilang, ada report polis apa semua. Dia main daripada Kuala Lumpur, duit ada tapi duduk dalam bank apa semua tak boleh ambil lah, kad semua hilang. Maknanya terputih bekalan tu. Tu Ibnu Sabil, dia layak untuk dapat zakat. Okey. Kemudian pendidikan, kelas agama, bantuan pengajian, pondok apa semua. Untuk mu'alaf tu nampak, skim galakkan mu'alaf. Dia ada sagu hati berkhatan, dia ada sagu hati kahwin pun ada, sagu hati memeluk Islam tu pun ada sagu hati. Kita bagi dalam 1000 lebih juga untuk permulaan tu, sebagai semangat kat dia lah kan. Pembelian peralatan ibadat kan, rumah transit mu'alaf,
Okey, ni di antara program Asnaf Mu'allaf, ada kursus pengukuran akidah apa semua ni. Okey, saya laju sikit. Sagu hati raya untuk mu'allaf pun ada, bantuan kebajikan kesihatan untuk gharimin, orang yang berhutang, yang susah berat ni. Sebab gharimin ni, orang yang berhutang ni tak boleh lah kita kata saya berhutang ke, no beli kereta beli rumah hutang. Memanglah hutang, tapi hutang mampu bayar yang tu. Tidak, kita tak hutang yang tu kan. Yang ni kalau katalah anak dapat belajar, kita ni terpaksa hutang dengan orang untuk kita nak selesaikan bagi anak kita pergi belajar. Yang tu insya-Allah termasuk dalam gharimin kan. Okey. Saya nak pi dekat tunjuk gambar sikit. Ni di antara tim peduli asnaf. Tim peduli asnaf ni depa tiap-tiap hari keluar pi tengok di mana yang perlu diberi bantuan dan sebagainya. Ni hak baik pulih rumah ni. Ni di antara rumah zakat, kalau tuan-tuan jumpa yang warna purple lagu tu yang tu biasanya rumah zakat lah. Dia sebenarnya design banglo tuan-tuan, cuma dikecilkan lah. Dia ada 3 bilik ruang tamu, sebab kos dia lebih kurang 40,000 je. Kos untuk la ilaha illallah di sana pula. Kos untuk sebuah rumah tu lebih kurang dalam 40,000 je. Jadi apa nama tu, dikecilkan sikit lah daripada bentuk yang sebenar. Ni antara rumah yang sebelumnya dan selepas dia, rumah yang sebelah dia tu. Ya tuan. Soalan. Okey. Okey, kita tengok soalan dulu. Benarkah permohonan zakat mengambil masa berbulan seperti pendidikan sampai 3 bulan? Okey, jawab terus. Ya, jawapan dia ya. Sebab apa? Sebab dia ada proses-proses dia yang tertentu, yang mana bila mana kita isi borang bantuan untuk APT contohnya, bila kita hantar dia akan proses dulu masuk maklumat. Sebab yang hantar bukan kita seorang tuan-tuan kan. Yang hantar tu ramai. Kalau musim yang anak-anak yang masuk APT ni memang banyaklah borang, dan bila masuk maklumat dia akan proses masuk kepada cadangan berapa jumlah yang layak untuk dia nak terima, yang boleh diberikan. Kemudian kalau dah setuju, dia akan macam mana pun dia akan pergi kepada pengurus besar yang akan bagi kelulusan untuk berapa jumlah tu. Jadi bila pergi macam tu, baru dia patah balik pula pergi dekat proses untuk nak masukkan dalam akaun. Bila masuk dalam akaun pula nak sangkut dengan bank pula lagi. Memang dia ambil masa sikit lah tuan-tuan. Yang tu memang saya pun susah hati juga. Sebab apa? Memang kita nak kena buat penambahbaikan. Mungkin ada kaedah yang lain yang kita boleh buat lebih baik lah. Dan setakat ni memang ada yang kadang tu 3 bulan lebih barulah nak dapat kan. Jadi tak apa, insya-Allah sabarlah tuan-tuan. Ada tapi dia lambat sikit yang tu, proses tu. Dan ada setengah tu yang dia waktu mungkin tak apa ramai sangat yang hantar, mungkin dia boleh dapat dalam 2 bulan. Ada juga 2 bulan ataupun kurang sikit daripada tu ada, insya-Allah. Jadi yang tu tempoh tu maknanya memang itulah keadaan dia lah ni, no? Yang kedua, boleh mohon zakat untuk bayar hutang bank. Yang ni tengoklah. Kalau setakat lah ni kita tak boleh lah nak kata hutang bank ni kita beli rumah ataupun kereta ke, hutang bank lah tu. Tapi kita hutang mampu bayar. Yang tu dia tak termasuk dalam asnaf gharimin. Tak termasuk. Jadi kalau memang kita, saya sebut tadi tu, kalau memang kita tengah perlukan dana untuk kita nak teruskan kehidupan kita ni, contohnya tiba-tiba tu anak kita dapat belajar kan, kita nak bagi anak belajar, kita hutang dengan orang lain. Kerana apa? Kita nak bagi anak kita ni pergi belajar. Yang tu insya-Allah, yang tu termasuk dalam orang yang berhutang gharimin tu. Sebab apa? Nak melepaskan keperluan anak tu, bagi dia boleh pergi belajar. Kemudian yang ketiga, pengiraan fidyah. Dia tanya berkaitan dengan fidyah. Fidyah ni apa dia?
Fidyah ni denda yang dikenakan kepada orang yang tidak menggantikan puasa, kan? Tak menggantikan puasa. Jadi fidyah ni dia kira macam mana? Kalau kita tinggal Ramadan hak yang baru ni punya, tak kena fidyah lagi. Sebab apa? Belum jumpa lagi Ramadan yang akan datang ni. Maknanya masih lagi kita boleh qada puasa tu dalam tempoh ni. Kena qada lah. Kalau dah 10 hari, kena qada lah 10 hari tu. Tapi duk kali kalut apa semua, sampailah Ramadan yang akan datang ni tak ada nak qada 10 hari yang tinggal hari tu. Maka pada masa tu dikenakan denda, yakni fidyah. Kalau lah ni fidyah bersamaan dengan secupak beras dengan nilai dia RM1.75. Maknanya sehari baru sama dengan RM1.7 kurang 5 duit. Kalau tengok nilai tu nampak macam sikit lah, kan? Allah, RM1 jumpa marit, 10 hari baru berit, baru RM17. Tak habis RM20 ke. Tapi kalau kita tak qada lagi pada tahun yang berikutnya, dari segi mazhab kita Syafi'i ni, dia ada gandaan dari sudut kiraan fidyah tu. Bila kita tak qada, hak 17 tadi ni jadi kali 2. Kali ni riyah saya tak erti. Selalu tekan kan. Mana kali 2. Jadi meningkat. Sampai tahun berikutnya pun tak qada lagi. Kali 3 pula. Lepas tu hak puasa yang nu pula dalam tahun nu pun ada tinggal juga. Dia mula berengkir. Dari segi fidyah berganda, dari segi bilangan hari puasa tak berganda. Dia tetap 10 hari itu juga yang kalau kita tinggal 10 hari itulah yang kita kena qada balik. Wajib qada tuan-tuan. Wajib qada. Kita tak boleh kata tak apalah bayar fidyah dah. Kalau kita dah bayar fidyah, qada belum, dia tak ganda dah lah pasal dah kita bayar dah fidyah. Tengok qada apa ni, kita tak ada qada lagi. Dia kira pula dia mula balik. Kena denda lagi. Selagi mana tak qada, selagi itulah dia akan kena fidyah tu. Sebab tu qada lah. Kalau ibu-ibu hak lama-lama dulu, dia kata masa zaman-zaman jahiliah tu kan, zaman-zaman baru balik lah kita kata, puasa ke dok pun tak tahu, tak ingat dah, rasa macam tak puasa aja. Bimbang, takut kan, tak puasa kot dulu ni. Kita boleh buat anggaran. Mana berapa tahun yang kita duk rasa tak puasa tu, kita tengok balik berapa hari, kita boleh kira balik sampai ke hari ni. Tengok balik berapa bilangan tu, kita buat anggaran. Boleh kira lah, makna fidyah ni boleh kira insya-Allah. Kalau tak, tuan-tuan rasa susah nak kira, boleh pilah pejabat zakat di kaunter mana-mana, minta yang jaga kaunter tu kirakan untuk tuan-tuan dan puan-puan. Wallahu alam. Okey. Yang ni rumah. Setakat lah ni tuan-tuan, sampai tahun 2014 semua jumlah yang dah bina 290 buah dah. Daripada tahun 2006 dulu sampailah lah ni, mana 290 buah dah yang dibina. Okey. Ni hak baik pulih. Baik pulih ni rumah-rumah yang rosak, tak mampu nak perbaik, boleh juga. Okey. Ni kewangan makanan bulanan ni. Ni antara yang kita bagi Nilai dia dalam 300 hingga 2,500 bulan. Tu duit zakat tuan-tuan tu. Yang ni makanan bulanan. InsyaAllah kita nak habis lah tuan-tuan. Sabar sikit lagi. Nak habis InsyaAllah. Ni peningkatan modal insan ni kita buat program-program latihan. Lagi satu untuk makluman juga, kita memang ada buat kerjasama dengan Nazakia Academy ni, Sdn Bhd ni. Tak ingat tarikh yang terkini pula ni. Kalau ada anak-anak tuan-tuan dan perempuan, boleh pergi interview untuk nak dapatkan, boleh pergi belajar buat kursus otomotif ni. Otomotif ni dengan pihak Nazakia Academy. Yang grup pertama ni kita ambil daripada kumpulan
anak-anak kita yang tahfiz Al-Quran ni. Maknanya mereka menghafal Al-Quran 30 juzuk, kemudian dia tak ada apa untuk nak mereka buat, jadi kita bagi latihan untuk dia belajar otomotif. Maknanya nanti dia mungkin jadi mekanik yang hafiz. Maknanya dia dapat ilmu untuk mekanik, dan di masa yang sama dia hafiz Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Tu di antara usaha yang kita tengah buat lah. Itulah yang terkini ni saya tak catat pula tarikh bila yang yang mereka panggil untuk temu duga. Kalau ada anak tuan-tuan, tak apalah, mungkin kalau ada insya-Allah. Tarikh 28 hingga 30 Disember tuan-tuan. Maknanya bulan ni pihak Nazar Academy sendiri mereka akan mai dekat pejabat zakat di Bandar Perda. Kalau ada anak-anak tuan-tuan yang tak ada apa-apa nak buat lah kan, yang dah lepas habis SPM, boleh pergi interview di sana. Dia ada khusus mekanik kenderaan motor dan penyembur cat automotif. Maknanya yang pertama mekanik kenderaan motor, yang kedua penyembur cat automotif. Kemudian dia boleh hadir pada 28, 29 dan 30 Disember. Bertempat di Pejabat Zakat Pulau Pinang di Bandar Perda, bermula jam 9 pagi. Maknanya kalau ada anak tuan-tuan yang berminat, boleh pergi, ditanggung semua tuan-tuan. Cuma tak kena bayar apa. Bila hari nak pergi temu duga tu, pakailah kemas-kemas macam dengan nak pergi temu duga lah, macam temu duga biasalah mana-mana pun kan. Janganlah pergi pakai slipper kan. Dah nak pergi temu duga ni, dia kata buat zakat ya pun, pakai singlet sudah amboi, agak-agak lah kan, pakai kemas macam biasalah. Mana kalau ada, bawa pergi tarikh tu 28, 29 dan 30 Disember. Okey. Tu dia kata zakat peruntukan sebanyak 223,000 untuk yuran pengajian, kos makan minum, cas penginapan, kemudian allowance tenaga pengajak yang mengajak mereka tu. Okey. Kita ada juga buat kemahiran, latihan kemahiran skill development center dekat PSDC pun ada juga. Anak-anak yang pergi buat sijil yang dikeluarkan oleh PSDC ni. Itu peluang, antara peluang yang boleh kita pergi antara yang lain ni kita ada gerak asnaf jahitan yang mana depa jek baju sekolah sekolah ni lah, kita salurkan balik kepada anak-anak yang layak untuk terima pakaian sekolah ni. Jadi dia pusing balik. Okey. Kemudian sikit lagi kita ada catering, asnaf catering yang depa duk belajar masak apa semua ni. Tentang dia fokus tentang masak dengan makanan lah. Okey. Pendidikan. Ini skor A ni. Kalau di sini boleh juga kalau kata ada anak-anak, kita buat program prep class ni. Prep class ni dia lebih kepada macam kita letakkan satu tempat untuk anak-anak kita buat homework ataupun nak study bukan tuition. Dia maknanya dia ada satu tempat yang senang untuk dia nak buat kerja rumah, nak belajar. Kalau di rumah mungkin kacau dengan TV adik-beradik lain apa semua. Jadi kalau ada tempat, kita boleh buat himpun anak-anak Korea kita ni, tak kira daripada darjah sekolah rendah sampai sekolah menengah pun tak apa. Ada 20 orang ke 30 orang ke, kita ada tempat pula di situ. Zakat bagi elan untuk penyelia yang jaga, tak mau bagi minyak dia jaga di situ, dan ada sediakan makanan-makanan ringan untuk depa, biskut apa semua tu, untuk dia boleh buat kerja di situ, buat kerja rumah. Tu prep kelas tu. Okey, setakat lah ni tu 1045 orang ada. Okey. Ni kita kalau tak ada meja apa, kita boleh bagi meja, ada allowance untuk penyelia, kan. Okey. Dan kita juga ada buat smart kalib scam dekat pusat latihan zakat di balik pulau. Yang tu kita ambil budak-budak anak-anak sekolah yang di
sekolah rendah pun ada, sekolah menengah pun ada. Percuma bawa pi duduk di sana bagi tarbiyah tentang semayang dan sebagainya ni selama 3 hari 2 malam, biasanya Jumaat, Sabtu, Ahad dia balik. Percuma lah tu. Dapat ilmu tentang semayang apa semua tu lah. Tu semayang komando tu, semayang tengah apa? Tengah padang. Antara aktiviti dia lah. Okey, ni skor A pendidikan ni. Ni hak pakaian sekolah yang kita bagi. Yang ni yang luar negara dan dalam negara. Yang kita taja di Mesir yang buat medik pun ada. Lebih kurang ada berapa orang yang tu. Medik biasalah mahal sikit kan, juta jugalah dia punya peruntukan untuk mereka. Alhamdulillah, duit zakat tuan-tuan juga tu kan. Ni okey. Dan institusi pendidikan yang lain, kita ada kitab dekat masjid negeri tu, yang tu memang dibayari penuh oleh zakat. Dia punya pengurusan apa semua, gaji apa semua. Yang ni rumah saudara kita di Matan Tok Gelam tu lah, di apa, Batuah tu. Ni kita juga ada inapan kasih sayang di Pongsu Seribu, di mana di situ kita macam tempatkan anak-anak yang sekolah darjah 4, 5 dan 6, macam duduk asrama lah. Dia duduk di situ dan kita hantar pergi sekolah rendah arah rendang dengan sekolah kepala batas. Tahun ni alhamdulillah yang ambil UPSR ada 4 orang dapat 5A. Alhamdulillah. Yang ni pun percuma semua, masuk basuh sapu kaki yang masuk pergi duduk situ. Dia ada tuition, dia ada apa semua dalam tu tuan-tuan. Okey. Saya nak habiskan 9.30 ni, habis dah insya-Allah. Hak ni kalau bencana kan, rumah terbakar, banjir apa semua. Sebab lah ni kalau jadi apa-apa musibah aja, insya-Allah masyarakat dia dah akan nampak zakat. Mana zakat tak mai lagi ni. Kan, mana zakat tak mai bantu lagi. Alhamdulillah lah. Sekurang-kurangnya dalam minda kita tu dah nampak dah kata zakat ni satu institusi yang boleh bantu kita umat Islam kan. Ini pusat dialisis tuan-tuan. Kalau kita bayar sendiri zakat, tak bagi melalui amil tuan-tuan, macam mana kita nak beli mesin dialisis walaupun sebuah mesin? Sebab apa? Sebab sebuah mesin tu nilai dia berapa ringgit tau? Paling kurang pun 50,000 lah. 50,000 satu mesin. Satu mesin saja. Maknanya kalau kita bagi zakat sendiri ni, macam mana kita nak boleh mampu beli satu mesin tu saja? Jadi alhamdulillah, setakat lah ni tuan-tuan, kita ada di semua daerah ada center dialisis. Kita ada lebih kurang pesakit ada lebih kurang 173 orang. Mesin kita ada 68 buah mesin, termasuk ada yang menyumbang secara peribadi lah. Dia bagi satu mesin letak dekat situ untuk kegunaan orang yang sakit dialisis ni. Okey. Sebab orang sakit dialisis ni, kita kata sakit orang kaya. Kalau gaji kita 3,000, ada sakit tu, kita nak pergi buat rawatan sendiri di pusat dialisis ni, yang kena bayar punya ni, busuk-busuk pun RM200 kena bayar. Tu kira tak ada apa tu. 200 tak campur ubat-ubat lain lagi. Kita baca 200 lah. Dia wajib 3 kali seminggu. 3 kali. Maknanya seminggu 600. Kali 4 minggu 2,400 tuan-tuan. Maknanya 600 lagi tu untuk kita nak belanja sara hidup apa semua ni, mana nak cukup. Maknanya dia termasuk dalam kategori miskin. Kalau kena sakit buah pinggang ni, Allahu Akbar. Kalau kita tengok betapa betuhnya kita, Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi sakit tu kat kita. Allah, nikmat sungguh. Nak dibandingkan dengan mereka yang Allah uji dengan sakit buah pinggang ni, Allahu Akbar. Siksa tuan-tuan. Dengan makan tak boleh makan ikut dan kan. Ni penyakit kronik pun ada, kita bagi bantuan. Pembangunan ekonomi, yang asnaf niaga ni, kita ada PZ Mat 24 jam tu, zakat mat lah ni nama dia. Tiap-tiap apa ni kita ada balik pulau 6 pula, kita ada center apa ni, pusat PZ Mat tu di balik pulau ada, Sik Logok ada.
Taman Geluguk Indah, jumlah keseluruhan peserta lah ni 16 orang lah, yang duk jaga pusat mat tu. Okey. Ni Pulaza, pusat latihan zakat di balik pulau. Yang ni bukan kita beli tuan-tuan. Yang ni sumbangan oleh Yayasan Al-Bukhari. Dia yang sumbangkan bangunan tu, di tapak tu. Jadi kita tolong manage je, kita tolong jaga lah. Okey. Ni di sana lah antaranya bilik-bilik tu. Kalau tuan-tuan nak buat program Qaryah punya di sana pun boleh, insya-Allah. Nak himpun anak Qaryah kan, deal buat apa ni, booking satu tarikh, nak bawa depa pi buat program di sana, minta untuk nak buat apa ni, melalui zakat, insya-Allah ada. Contohnya nak bawa anak-anak Qaryah kita ni, hak remaja-remaja contohnya, kita nak bawa pi bagi khusus sikit, boleh himpun. Dia boleh tampung 80 orang, 100 orang, insya-Allah. Yang ni laman web kita lah. Kalau kita tuan-tuan nak surf dalam internet, boleh tengok zakat Pulau Pinang, insya-Allah dia keluar macam ni ya. Dan kalau apa-apa dalam Facebook pun ada juga zakat Pulau Pinang. Yang ni kalau tuan-tuan nak berhubung dengan kita, nombor ni lah, nombor telefon di pejabat, 549-8088. Apa-apa je telefon lah tuan-tuan, insya-Allah. No? Yang tu lah saya rasa setakat tu untuk malam ni. Kalau panjang umur kita jumpa lagi lah. Kalau saya terkasak bahasa atau kurang apa yang saya sebut malam ni, minta maaf banyak-banyak. Yang lemah daripada diri saya, hakikatnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Yang sempurna tu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada apa-apa kot noh. Kalau ada pun nanti tak apalah tuan-tuan, berhubunglah dengan apa ni, jabat zakat, ataupun kalau saya tuan-tuan sebut telefon nombor tu pun boleh, dan mentionkan dekat depa kata nak cakap dengan saya, nak cakap dengan Azhari. Okey, depa sambunglah insya-Allah. Boleh tuan-tuan noh? Memang minta maaf banyak-banyak bonda-bonda di sana kalau dah letih lama sangat ni kan. Tidak selalu habis awal malam ni sampai 9.30 pula. Minta maaf lah noh. Jadi insya-Allah mudah-mudahan ada kebaikan untuk kita semua tuan-tuan, untuk kita semua, bukan untuk diri saya saja, malahan untuk hadirin hadirat yang ada hari ini. Dan juga tolonglah panjang-panjangkan kepada saudara-saudara kita yang lain kalau ada maklumat yang boleh kita panjang-panjangkan, yang mudah-mudahan ada manfaat untuk semua kan. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abada. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasula sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.